Okey. So untuk tajuk pilih atur dan gabungan. Pilih atur dan gabungan. Sebenarnya yang paling akan diuji ialah pilih atur dan gabungan lah. Tapi kamu jangan lupa tajuk ini cikgu mula dengan satu lagi iaitu dipanggil sebagai petua pendarapan. Okay. Apa bezanya petua pendarapan dengan pilih atur? Ada soalan saya boleh pakai kedua-dua. Tapi ada berapa soalan saya tidak boleh gunakan pilih atur, saya mesti gunakan petua pendarapan. Apa yang menyebabkan kita hanya boleh gunakan petua pendarapan? Siapa tahu siapa jawab deh, cikgu tak sebut nama punya. Kalau cikgu ada nombor 2, 4, 6, 8. Cikgu suruh kamu susun nombor ini. Okey, susun keempat-empat nombor ini. Susun keempat-empat nombor ini. Ini soalan saya boleh pakai teknik pilih atur, maksudnya apa MPR semua itu ke? Saya kena gunakan petua pendarapan. Petua pendarapan? Petua, okay. Sebenarnya petua pendarapan lebih umum. Petua pendarapan kalau kita nak boleh pakai dalam pilih atur, dia juga boleh pakai dalam petua pendarapan. Tapi ada soalan yang boleh pakai dalam petua pendarapan tapi tak boleh pakai dalam pilih atur. Okey, untuk soalan ini sebenarnya mencukupi dengan pakai petua pilih atur di mana kita susun semua kan. Susun semua, kita buat ajalah M factorial ataupun awak buat MPR. Kalau untuk soalan ini ada 4 nombor, awak boleh buat 4 factorial ataupun 4P4. Tapi ada satu keadaan, saya tidak boleh gunakan pilih atur, saya kena gunakan petua pendarapan. Macam mana bunyi soalan itu? Macam mana bunyi soalan itu? Saya tak boleh gunakan M factorial, saya tak boleh gunakan MPR. Saya kena buat apa, darab apa, darab apa. Siapa 4 tahu? kali 4. Sorry? 4 kali 4. Ya, kita akan buat kerja ini. Contohnya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kenapa? Kalau ini ialah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan, M factorial. 4 factorial maksudnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi ini kenapa 4 kali 4 kali 4 kali 4? Satu istilah sangat penting. Kenapa ini makin lama makin kurang tapi ini sentiasa sama? Sebab nombor dia boleh berulang. Ya, okey. Paling penting yang kamu kena ingat sebenarnya jarang ada soalan tanya yang berulang punya. Tapi kalau dia nak tanya bukan tak boleh sebab ada dalam sukatan kamu So kalau sekarang kamu baca soalan itu, dia benarkan benda itu, tak semestinya nombor, huruf ataupun apa-apalah. Tapi awak tak pasti benda itu boleh berulang. Benda itu boleh berulang. So bila dia boleh berulang, awak mesti gunakan petua pendarapan. Maksudnya awak fikirkanlah, katakan nak susun 4. Okey, berapa cara untuk pertama, kedua, ketiga, keempat. Lepas tu awak darabkan dia. Itu maksudnya petua pendarapan. Tapi kalau sekarang benda ini tak berulang, kalau awak nak gunakan petua pendarapan pun boleh juga, sebenarnya boleh. Kalau tak berulang, awak nak pakai dia pun boleh, tak ada masalah. Hanya kalau awak gunakan teknik pilih atur, jauh lebih cepat ajalah. So petua pendarapan lebih umum, benda yang kita nak susun ataupun kita nak pilih itu boleh berulang, boleh tak berulang. Kita ambil saja fikir setiap itu ada berapa cara, kemudian kita darab. Tapi kalau kita jatuhkan dia dalam kumpulan pilih atur, kamu akan dapati benda yang kita susun itu dia semua jenis tak boleh ulang. Tak boleh ulang. Okey. Apa beza pula pilih atur dengan gabungan? Apa beza antara pilih atur dengan gabungan? Siapa tahu, siapa cakap? Kenapa ini kita pakai, katakan ini kita pakai 5P3. Ini kita pula pakai 5C3. Kenapa? Katakan cikgu bagi awak 5 huruf.
Tapi apa ceritanya menyebabkan soalan ini cikgu buat 5P3. Apa pula soalan dia? Cikgu buat 5C3. Apa yang membezakan mereka? Bilik atur dengan gabungan. Kenapa P? Kenapa C? Siapa tahu siapa cakap? Tapi sebut nama. Cepat-cepat. Gabungan dia gabung. Kalau bilik atur dia susunan. Okay. Kalau bilik atur, kan bilik atur, atur susunan penting lah. Okay, dia susun. Kalau gabungan, kita sekadar ambil aja ataupun kita tulis sini ialah susunan tak penting. Okay. So sebagai contohnya, kalau cikgu ada 2, 4, 6, 8, 10, kalau cikgu minta awak bentukkan satu kod 3 nombor punya, 3 digit punya. Awak pilih 2, 4, 6 dengan awak pilih 4, 2, 6, itu ialah dua kod yang berbeza. Dua kod yang berbeza. Awak bayangkan mangga itu. Dia nak bagi kod untuk pekat mangga itu kan. So, susunan tak penting. Kalau setakat sekarang, okey, cikgu ada 5 nombor di sini. Cikgu kata, okey, pilihlah 3 soalan untuk dijawab. Susunan tak penting. Cikgu, saya nak jawab soalan 2, 4 dan 6. Cikgu, saya nak jawab soalan 4, 2, 6. Ada beza tak? Tak beza. Itulah nombor soalan yang awak jawab. Okey, susunan tak penting. Kalau gabungan, susunan tak penting. Kalau bilik atur, susunan penting. So, kamu kena tahu beza antara mereka. Okay. Kenapa ini bilik atur, kenapa ini gabungan. Sebab kadang-kadang exam itulah masalahnya. Ini soalan gabungan ke soalan bilik atur. Tak tahu bezakan. Okay. So, sekarang kita pergi kepada dulu soalan bilik atur. Okay. Soalan bilik atur ada lebih banyak kemungkinan. So, mungkin cikgu akan tanya. Cikgu akan tanya pertamalah susun semua. Okay. Cikgu akan tanya susun semua. So, awak boleh pakai M factorial ataupun MPR. Tapi MPR kali ini awak akan dampati N awak sama dengan A lah. Ataupun senang cakap, M factorial sebenarnya sama dengan MPN. Awak boleh cuba tekan kalkulator serupa je. Okey. Lepas tu kita ada lagi cerita kalau kita susun sebahagian. Okey. Susun sebahagian macam tadilah ada 5, kita nak susun 3 MPR. Itu tak boleh pakai M factorial sudahlah. Okey, ketiga. Kita susun. Okey. Kita susun tapi benda itu dalam bulatan. Okay. Maksudnya contohnya cikgu nak susun 5 orang ini dalam meja bulat. Itu yang selalu kita tengok cerita dia ialah nak susun berapa orang dalam meja bulat. Okay. Susunan itu dalam bulatan. So formula dia lain Formula dia ialah bila susun dalam bulatan, formula dia ialah aku pun tak biasa dengan soalan ini sebenarnya. Sebab dulu tak ada. N tolak 1 factorial. Okay, N tolak 1 factorial. Biasanya di sini kita cerita ialah susun semua. Okay, susun semua. Okay, ada cikgu kata kalau susun sebahagian tidak ada dalam sukatan kamu, tapi cikgu tengok contoh-contoh yang dikemukakan ada soalan yang susun semua. Susun sebahagian dalam bulatan. Tapi leceh soalan jenis itulah. Banyak benda kita kena fikir. So, ada cikgu kata memang dalam syllabus kita tak ada susun sebahagian. So, cikgu pun tak berani cakap apalah. So, cikgu catat apa yang ada dalam sukatan kita punya. Susun semua tapi benda itu ada dalam bulatan. So, yang kalau susun semua dalam sebaris punya M factorial. Tapi kalau dalam bulatan M tolak 1 factorial. Okay. Kemudian satu lagi. Juga susun semua. Susun semua. Benda ini dalam bulatan dan benda ini boleh terbalikkan. Maksudnya awak boleh, kalau bulatan tu cikgu letak atas meja, awak boleh tengok dari atas, awak boleh tengok daripada bawah. Biasanya cerita-cerita macam gelang, lantai, benda itu boleh terbalik-terbalik kan. Soalan jenis ini, maka formula dia pula. Semua formula ini awak kena ingat sendiri Formula dia ialah N tolak 1 factorial bahagi 2. N tolak 1 factorial bahagi 2. Okey, ini berkaitan dengan bilik atur ada banyak
susun semua dalam bulatan, susun semua dalam bulatan dan benda itu boleh terbalik. Tak ada ni ya, boleh terbalik. Boleh tengok dalam keadaan terbalik. Okey. Okey, kemudian susun sebahagian. Okey, lepas tu kita ada lagi ialah kita susun. Okey, kita ada objek secaman. Maksudnya contohnya tadi kan cikgu bagi 2, 4, 6, 8, 9. Tapi bila cikgu bagi kali ini ada objek secaman. Contohnya 2, 2, 6, 8, 9. Cikgu bagi 5 huruf. Tapi cikgu bagi 5 nombor. Tapi dalam 5 nombor itu ada nombor yang sama. Itu maksudnya ada objek secaman. So formula dia ialah N faktorial bahagi A faktorial B faktorial C faktorial. Ingat lagi tak apa maksudnya A faktorial B faktorial di bawah tu? Nombor yang sama tu. Okay. So kita akan tengok. Kalau sekarang cikgu bagi, okay, contohnya cikgu bagi banyak sikit lah. Okay, katakan cikgu bagi macam ini. Okay, katakan cikgu bagi macam ini ya. 2, 2, 2, 6, 6, 8, 9. Kalau cikgu suruh susun. Sekarang kita cerita dulu susun semua. Susun semua dan objek dia secaman. Maka awak kena tahulah semua kita ada 3, 6 kita ada 7. Okey, tapi angka 2 ada 3 kali, 3 faktorial. 6 ada 2 kali, 2 faktorial. So formula kita akan jadi 7 faktorial bagi 3 faktorial, 2 faktorial. Baru dapat jawapan dia. Okey, ini susun semua dan objek secaman. So ada 4 di sini. Okey. Lepas tu bila susun sebahagian punya bila susun sebahagian punya, kita pun ada kejap cikgu tengok. Oh, ada juga, sorry. Ada juga. Okey, kalau susun sebahagian dalam bulatan pun ada sorry cikgu ingat tak ada. Yang mereka kata tak ada ialah mana satu sebenarnya. Objek secaman. Oh, sorry. Yang mereka kata tak ada sukata ialah objek secaman yang susun sebahagian. Okey, kejap cikgu nak alamat. Ini cikgu naik ke sini lah. Okey. Sebab dia macam kita boleh bandingkan dia. Kita boleh bandingkan dia. Ini susun semua, ini susun sebahagian. Mungkin nombering cikgu tukar lah. Tukar. Itulah kita buat nota. Kita cuba tengok hubungan dia. Sekarang di sini cikgu nampak hubungan macam ini. Okay, ini cikgu mungkin buat Roman punya tulisan tu. Okay. So susun sebahagian, susun semua. Bezanya inilah. Ini M factorial, ini MPR. Tapi nak pakai MPM pun boleh. Okay. Lepas tu kita ada juga susun sebahagian. Tapi dalam bulatan. Susun sebahagian. Tapi dalam bulatan. Okay. Maka formula dia kita akan buat MPR bahagi A. Okay. MPR bahagi A. Okay. MPR bahagi. Ini rumus memang yang awak kena hafal. Okay. Alamat. Okay. Lepas itu kalau yang ketiga ini. Yang ketiga ini kalau benda itu dalam bulatan tapi boleh terbalik. Kita masih susun sebahagian. Kita susun sebahagian. Benda ini dalam bulatan dan boleh terbalik. Dia ialah MPR bagi 2A. Kamu akan tengok bezanya dia ada tambahan 2 ini. Okay. Kalau kamu tengok tepang ini sama. Tepang ini sama dengan ini. Kalau kamu tengok ini. Sama. Tapi dia, bila benda itu boleh terbalik, awak bahagi 2. Senang ingat macam tu. Okey, yang tadi yang cikgu salah cakap ialah inilah ya. Yang tak ada dalam sukatan kita ialah susun sebahagian dalam itu ada objek secaman. Tapi cikgu pernah nampak ada contoh-contoh soalan di sini. Tapi memang ada cikgu isukanlah benda ini tak ada dalam sukatan kita. So cikgu tu tak tahu nak cakap apa dalam exam nanti. Okay? Cikgu pun tak tahu nak cakap apa dalam exam nanti. Okay? So ini berkaitan dengan bilik atur formula yang melibatkan formula.
Lepas itu kamu kena tahu soalan kalau melibatkan pilih atur, kita ada lagi soalan yang bersyarat. Soalan yang ada syarat. Okey? Soalan yang jenis satu syarat punya, kita tengoklah dia kontrol di depan ke, dia kontrol di belakang. Kalau nombor genap, nombor ganjil, kontrol di mana? Depan ke belakang? Siapa tahu? Kalau gandaan 5, gandaan 10, gandaan 2, kontrol di depan ke depan belakang? Apa lagi? Depan. Okey, nombor genap ganjil kontrol di mana? Belakang. Okey, belakang. Kalau gandaan punya depan, belakang, itu ialah gandaan 5. Macam kita boleh tahu dia ialah gandaan 5 dengan cepat? Siapa tahu, siapa cakap jangan membazir masa? Buatlah perbezaan dia 5. Sorry, kalau? Yang pertama tu dia 5. Yang pertama ini? 10. Tak kisah. Okay, contoh gandaan 5 dulu. Kita tengok tepang itu. Tengok tepang ini ke belakang? Depan. Kalau nombor ini, maksud saya, katakan nombor ini 5, cikgu belum beritahu awak nombor belakang, awak sudah pasti nombor ini gandaan 5. Tak. Belakang kan? Okay? Belakang yang kontrol dia. Okay? So, kalau siapa lupa macam mana kontrol itu, awak tengok balik lah. Kalau nombor genap, belakang mesti 2, 4, 6, 8, 0. Kalau ganjil mesti 1, 3, 5, 7, 9. Kalau siapa lupa, nota awak lagi lengkap lah. Genap macam mana, ganjil macam mana, gandaan 5 macam mana. Belakang mesti, siapa tahu? Gandaan 5, belakang mesti 5 atau 0. 5 atau 0. Kalau gandaan 10, belakang mesti 0. Kalau gandaan 2, nombor genap. Nombor genap ataupun 2, 4, 6, 8, 0 lah. Okay? Untuk gandaan 3 je cikgu boleh tanya sebenarnya. Yang kontrol tepang punya ialah soalan jenis ini. Okay, dia mesti lebih besar daripada 400 contoh-contohnya. Ataupun dia mesti lebih kecil daripada 400. Waktu itu baru kita punya kontrol ialah di depan. Itu kalau satu syarat. Kemudian kalau soalan yang ada 2 syarat. Alamak, mana nak tulis lagi? Okay, soalan kalau ada 2 syarat. Kamu kenapa hati-hati? Okay, kalau tak ada petindih, kalau tak petindih kita terus buat ajalah. Kalau petindih, kita kena buat kes 1, kes 2. Kita kena buat kes dia lah. Kita kena fikirkan setiap kemungkinan. Kalau saya letak 2, belakang kena boleh berapa cara. Kalau saya letak 3, belakang berapa cara dia. Okay, contoh ni lah ya. Okay, kemudian ada lagi satu ialah kes ikat. Siapa dengan siapa mesti bersama. Okay. Siapa dengan siapa tidak boleh dipisahkan. Okay. So secara aneh yang syarat-syarat itu ada 3 inilah yang cikgu mampu senar. Ada lagi yang sikit-sikit banyak. Okay, itu pilih atur. Lepas tu gabungan. So gabungan yang kita tahu ialah susunan tak penting. Dan biasanya kalau soalan gabungan yang awak perlu berhati-hati ialah ada berapa yang memenuhi syarat lah. Ada kes tak? Okay. Biasanya soalan-soalan yang ada kes ialah soalan jenis ini. Sekurang-kurangnya 2 perempuan. Sekurang-kurangnya 3 lelaki. Maksudnya bila sekurang-kurangnya 3 lelaki, mungkin 3 lelaki, 4 lelaki, 5 lelaki. Okay. Awak berhati-hatilah soalan kerana ada kes. Okay. Kalau soalan tak ada kes, kita buat biasa je lah. Okay. Bagaimana nak pilih 3 nombor dan 4 huruf. Sudah tetap, mesti 3 nombor, mesti 4 huruf. Tak ada kes lah. Okay. Kalau tak ada kes, awak buatlah berapa C, berapa darab, berapa C, berapa. Itu saja. Okay. Itu yang awak, ini kalau soalan yang uji kepada cerita punya. Dan kita ada satu lagi kumpulan soalan ialah uji pengetahuan kamu ataupun formula dia. Dan formula ini dipekarkan dalam exam. Cikgu letak warna apa pun cikgu tak tahu sudah. Okay, warna ungu lah. Okay, formula ini kita ada formula untuk MPR. Ini dipekarkan dalam exam di mana MPR sama dengan, kamu tengok cikgu pun tak boleh hafal rumusnya. Okay, MPR sama dengan N factorial N tolak A factorial.
Ini dipekarkan dalam exam, kita pakai saja. Okey, M faktorial rumus tak dipekarkan. Tapi kamu ingatkan M faktorial, katakan cikgu kata 5 faktorial, maksudnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau NCR formula dia ialah M faktorial N tolak A faktorial Okay? Kecuali soalan ini tidak benarkan kita pakai kalkulator, baru kita gunakan inilah. Sama ada soalan itu kata tanpa menggunakan kalkulator saintifik, ataupun soalan itu bagi benda contohnya 5CR. Kita nak tekan tak boleh sebab A tak tahu, dan soalan tanya apakah A tersebut. Inilah waktu-waktunya kita akan gunakan rumus ini. Dan bila pakai rumus ini sebenarnya lebih kepada awak punya algebra lah. So itu secara anyak apa yang awak belajar dalam tajuk bilik atur dan gabungannya.